Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Sebagaimana biasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita nikmat iman dan Islam dan berbagai nikmat yang lain. Dan alhamdulillah kita masih lagi diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan sedikit usaha kita pada malam ini dan malam-malam yang lain kita duduk dalam majlis ilmu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ianya sebagai sebab untuk kita mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu amal mana yang akan menyebabkan kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan inilah amalnya yang menyebabkan kita mencukupkan syaratnya untuk masuk syurga Allah. Sebab tu kita taklah melihat remeh kepada amal-amal walaupun yang kecil. Kerana mungkin disebabkan amal itulah nantinya akan mencukupkan syarat kita untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita tidak boleh meremehkan perkara-perkara yang tak baik walaupun kecil. Kerana kita bimbang disebabkan perkara jahat yang kecil itu yang menyebabkan kita masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita kena usahakan untuk buat baik walaupun perkara itu kecil dan tinggalkan perkara yang tak baik walaupun perkara itu kecil. Dan alhamdulillah kita pun dari sehari ke sehari panjang umur kita semakin bertambah dan bertambah. Cuma yang kita sedari umur kita bertambah. Kita tambah dari sehari ke sehari. Tapi kita lupa yang sebenarnya yang pendek, yang semakin pendek itu tak apa nak ingat. Kita ingat yang panjang, yang bertambah tu daripada mungkin 40, 41, 42, 43, 44. Kita nampak yang dah lepas. Yang akan datang sebenarnya di sana ada had dia. Ada had di situ, maka kita semakin hampir menuju ke had itu. Kalau dah katakanlah baki itu dulunya 30 tahun, maknanya sekarang dah mungkin 39 tahun. Di 38 tahun, 27, 25 dan semakin berkurang sampai dah dekat-dekat sangat dah dengan saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin ada mengkhususkan satu bab yang membincangkan tentang menambahkan amal di akhir umur. Babul izdiyad fil amal fi awakhir umur. Bab yang menambahkan amal di akhir umur. Yang mana Imam Nawawi memulakan perbincangan tentang perkara itu dengan memasukkan ayat Al-Quran daripada surah Fatir ayat 37, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akumun nazir. Dan tidakkah kami telah panjangkan umur kamu? Tidakkah kami telah panjangkan umur kamu dan tidak mengambil peringatan orang yang sepatutnya mengambil peringatan, dan sedangkan telah datang kepada mereka peringatan. Imam Nawawi mulakan dengan ayat itu. Dan apabila kita tengok ayat ini, sebenarnya dia ada sebelum tu ayat-ayat yang ada kaitan dengan ayat itu. Iaitulah firman Allah Subhanahu wa taala, wallazina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adzabiha. Allah SWT menyatakan bahawa orang-orang yang kafir itu lahum naru jahannam, bagi mereka nar ataupun api neraka jahannam. Orang kafir ni tempat dia ialah neraka jahannam. Apa keadaan mereka? La yuqda alaihim fayamutu. Mereka tidak dihukum sehingga mereka mati. Maknanya orang kafir yang masuk dalam neraka ataupun semua orang sebenarnya di akhirat pula tak mati.
Dan Allah ceritakan keadaan orang kafir yang masuk dalam neraka Allah, mereka tidak mati. Tidak mati. Mana azab yang mereka terima itu, walaupun azab itu sangat pedih, tapi tak sampai bawa kepada kematian. Dan Allah menyatakan wala yukhaffafu anhum min adzabiha, dan tidak diringankan daripada mereka daripada azab. Mereka tidak dihukum sampai mati, dan azab mereka tidak diringankan. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian mereka tidak mati dan tidak hidup. Keadaan di neraka itu tidak nak kata mati, tidak mati, dan nak kata hidup, tidak hidup, kerana keseksaan yang amat perit di akhirat. Dan Allah kata la yukhaffafu anha, la yukhaffafu anhum min adzabiha, dan tidak diringankan dari mereka azab. Mana azab dalam neraka itu tidak akan diringankan, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Naba, fadhuku fala nazidakum illa azab. Rasakanlah dan kami tak akan tambah kecuali azab. Itu gambaran yang Allah berikan tentang azab neraka, supaya manusia tahu, supaya manusia nantinya manusia tidak tanya dan tidak pertikaikan Allah, kami tak tahu tentang perkara ini. Kami tak tahu pun yang teruk sangat azab ni. Kalau tahu kami tak nak buat macam ni. Tak ada suatu situasi. Allah dah cerita dah sekarang ni, walaupun belum berlaku lagi azab neraka itu. Tapi Allah dah cerita dah keadaan azab itu. Azab neraka itu ialah mereka tidak dihukum sehingga mati, sehingga berakhir azab itu. Dan azab itu tidak diringankan. Dia sangat berbeza dengan azab ataupun musibah yang kita terima di atas muka bumi ini. Kesakitan di bumi ini, ada harapan dalam hati bahawa kita akan berkurangan sakit itu. Apa sakit sekalipun, sakit teruk macam mana sekalipun, dia akan ada harapan jauh di sudut hati dia akan berkurangan sakit itu. Sakit sangat, umpamanya luka, kena toreh tak pisau, sakit sangat. Tapi dan ada harapan sakit ini akan berkurangan. Berubat, jahit, itu apa ni, makan ubat tahan sakit, kita ada harapan kita untuk berkurangan benda itu. Ataupun orang yang ditipu dengan sakit yang teruk, walaupun sakit itu bertambah sehari demi sehari, sekurang-kurangnya ada harapan dalam hati dia supaya dia mati. Mati habis takut, dia kata. Itu harapan dia. Itu azab di dunia. Tapi azab di akhirat, cuba bayangkan, tidak ada. Tak ada dah kok kata sekejap lagi kurang sikit, dah azab sangat ni, tak daya dah ni, kok lepas ni kurang sikit, tak ada. Ataupun kok lah dah sakit sangat ni, Allah matikan, tak ada. Dia berpanjangan. Sebab itulah di dunia ni disebut sebagai darul ibtila, dar ujian sahaja. Ujian saja sebenarnya. Kalau sakit itu ujian saja, dan kalau nikmat itu pun ujian sahaja. Manakala akhirat itu adalah darul jaza, negeri untuk kita menerima balasan. Maka dalam situasi itu Allah menyatakan kadzalika najzi kulla kafur, demikianlah kami balas setiap orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa keadaan lagi mereka? Wa hum yastarikhuna fiha, mereka menjerit di dalamnya. Dan mereka menyatakan Rabbana akhrijna na'mal salihah ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan kami daripada neraka ini, dan kami akan beramal saleh tidak sebagaimana yang telah kami amal sebelum ini. Maka itu situasi yang menunjukkan orang kafir ini menyesal dengan apa yang berlaku. Dan dalam surah Naba pun Allah ceritakan bagaimana bentuk penyesalan orang kafir, yang menyatakan wa yaqulul kafirun ya laitani kuntu turaba. Orang kafir kata, alangkah baik kalau dulu di atas muka bumi aku hanya sekadar tanah sahaja. Maka di sini pun orang kafir menyesal. Dia beritahu Allah, akhrijna na'mal salihah, keluarkan kami akan buat amal saleh ghairal ladzi kunna na'mal, tidak sebagaimana yang kami amal sebelum ini. Dan barulah Allah tanya, dan Allah sebut, awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar. Tidakkah kami telah panjangkan umur kamu? Tidakkah kami panjangkan umur? Maknanya mereka menyesal dulu tak ada nak beramal. Allah kata, aku dah beri panjang umur kamu dulu, tak nak beramal juga. Bukan Allah tak panjangkan umur,
tapi Allah dah panjangkan umur, kan? Jadi di sinilah para ulama membincangkan apa maksud panjang umur ni. Apa maksud Allah panjangkan umur kita ini? Antaranya Ibn Abbas radhiyallahu anhu menyatakan yang dimaksudkan dengan awalam nu'ammirkum ini, panjang umur ini, ialah dimaksudkan panjang umur itu ialah 60 tahun. Mana bila dah sampai 60 tahun tu, maknanya Allah telah panjangkan umurnya. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang Nabi katakan, a'zarallahu 'abdi ajaruhum hatta balagha 60 sanah, atau kama qala Rasulullah SAW. Allah beri keuzuran kepada seorang itu, Allah panjangkan umurnya, Allah lambatkan ajalnya pada seorang hamba, beri keuzuran kepada dia untuk dia beramal sehingga sampai umur dia 60 tahun. Maknanya 60 tahun Allah berikan. Kerana kalau kita umur dah lebih 60, ada lebih 60, abang tak lebih dah. Maknanya tadi kita kata aku tak sempat tu sebab sampai umur 70 tak sempat nak beramal. Sebenarnya umur 60 tu dah panjang sangat dah. Dah panjang. Itu sebenarnya yang paling tinggi yang diberikan oleh ulama. Kerana Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin itu menakalkan beberapa pendapat yang lain. Antaranya dia kata ada ulama yang menyatakan 40 sanah, 40 tahun. Mana 40 tahun tu dah panjang dah. Syekh 40 anak apa 40 lebih dah, ya. Mana dah lebih dah. Malah Al-Imam An-Nawawi menakalkan juga di dalam Riyadhus Shalihin itu ada ulama menyatakan 18 tahun. 18 tahun. Bermakna kalau Allah panjangkan umur sehingga 18 tahun, sudah pun panjang umur sebenarnya. Sebab Allah boleh mematikan manusia masa dia kecil. Mana dah umur 18 tu sepatutnya dah panjang dah umur, dah cukup sebenarnya untuk dia beramal. Makna dia mendapat peringatan daripada peringatan itu. Makna Allah dah beri peluang kita secukupnya. Allah dah beri kita peluang secukupnya untuk kita beramal. Dan Nabi SAW apabila disampai akhir umur baginda, sebagaimana diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha, Nabi menambah amalnya. Nabi menambah amal-amalnya. Antaranya setelah turunnya ayat iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ayat itu turunnya setelah Fathul Makkah. Setelah turunnya ayat itu, Nabi menambahkan amalnya. Antaranya Nabi menambahkan zikir-zikirnya, subhanaka rabbana, subhanaka wa bihamdika wa Allahumma ghfirli. Antaranya Nabi menambahkan doa-doa ini dalam salat. Subhanaka wa bihamdika Allahumma ghfirli. Nabi menambahkan bacaan antaranya dalam zikir-zikir baginda. Ya, demi maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, Allahumma ghfirli, ampunkanlah dosa. Itu Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan. Apabila turunnya iza jaa nasrullahi wal fath, ayat setelah Fathul Makkah. Ayat itu Ibn Abbas kata satu hari ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu membawa Ibn Abbas bersama dengan Ahlul Badr, duduk bersama Ahlul Badr, orang-orang yang terlibat dalam peperangan Badar, yang mana mereka bersembang-sembang. Walaupun orang-orang Ahli Badar ini dia mempertikaikan kenapa Ibn Abbas duduk bersama dengan mereka, kerana dia kata ni orang muda, kami orang tua-tua nak barak ni, orang muda tak payah masuk lah. Tapi Sayyidina Umar kata, aku bawa ini orang muda daripada Bait Nubuwah, daripada rumah Nubuwah, aku bawa dia. Dan Sayyidina Umar nak menunjukkan kehebatan Ibn Abbas ini. Sayyidina Umar tak tanya pada Ahli Badar, orang-orang yang terlibat dalam perang Badar. Dia tanya, kamu tahu tak apa maksud ayat iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ahli Badar ini ada menyatakan bahawa ayat itu bermaksud, Allah kata kalaulah kita dapat kemenangan, Allah suruh kita bertasbih kepada Allah dan suruh kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada yang katakan kami tak tahu apa maksud ayat itu. Sehinggalah Sayyidina Umar tanya Ibn Abbas, tanya dia, apakah maksud ayat itu? Ibn Abbas kata, ayat itu ialah sebenarnya tanda-tanda kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Nabi
Dia turun ayat itu sebagai tanda Nabi dah dekat dengan kewafatan. Dan sebab itulah Nabi menambahkan amal setelah turunnya ayat itu. Maknanya kita sepatutnya bila kita dah bertambah umur kita, sepatutnya amal kita semakin bertambah, bukan semakin berkurang. Kalau dulu kita katalah kita semayang duha, sebelum ini semayang duha, tak semayang witir, kita tambah dengan witir. Bukan semakin berkurang dah semayang duha, tak tinggalkan semayang duha. Hak wajib tanya bincang lah sepatutnya lah kan. Orang-orang sebuah ni sepatutnya tak payah bincang lah hak wajib ni, memang buat dah. Cuma kita nak mencantikkan hak wajib tu macam mana. Kalau 3 waktu buat berjemaah, 2 waktu buat seorang-seorang, 5 waktu tu kena buat berjemaah. Khususnya orang lelaki lah. Orang perempuan lain lah perbincangan dia. Tapi nak datang juga berjemaah tak ada masalah. Nak dengan kuliah pun tak ada masalah. Makna itu juga digalakkan dalam situasi kita yang sekarang ini payah nak dapat ilmu tu di rumah secara yang jelas lah, ya. Baik. Jadi tambahkan amal. Apa kita fikir nak tambah amal kita? Aku ni dah semakin hari umur bertambah. Apa yang kita nak tambah amal kita? Kita nak tambahkan bacaan Al-Quran. Kalau dulu setengah muka jadi satu muka jadi 2 muka. Kita tambahkan amal kita. Itu dalam bab menambahkan amal. Kemudian dalam bab mengurangkan kemaksiatan pun kena fikir juga. Sebab kita ni memang kadang-kadang kita buat, walaupun tak buat perkara yang mungkin yang besar-besar, tapi mungkin ada benda-benda yang kita perlu tinggalkan. Sebagaimana yang saya sebut dalam kuliah yang 2 minggu lepas, umpamanya keterlibatan kita dengan perkara-perkara muamalat yang tidak mendapati syarat. Mana ramai dia orang-orang yang mungkin dia tak bukan Islam, dia semayang, dia tak bukan Islam, tapi yang terlibat dengan muamalat, terlibat dengan benda-benda yang masih bertentangan dengan syarat ni, dia payah lagi nak tinggal benda tu. Payah lagi nak tinggal. Mana kita tinggalkan benda-benda yang kita rasa kalau kita buat benda tu sebenarnya tak apa nak kena lagi di sudut syarat. Walaupun melibatkan kerugian, kita terpaksa rugi berapa ribu duit kita untuk disebabkan kita nak keluar daripada sistem konvensional yang tak syar'i itu, tak apa, kita akan dapat keberkatan daripada itu. Yang pentingnya kita senang, kita hidup kita kalau boleh di akhir-akhir ayat kita ni, akhir lah sebenarnya kita tahu bila kita nak mati. Di akhir-akhir ayat ni kita tak ada dah terlibat dengan benda-benda unsur riba, dah tak ada dah. Usik. Kalau rumah kita buat pinjaman Islami. Kalau kita beli kereta pun pastikan kereta dibuat secara Islami. Kalau boleh beli cash lagi bagus. Kalau ada lah, ada yang duit banyak beli cash kan, beli rumah cash, beli kereta cash. Kalau boleh jangan berhutang lah. Kalau boleh kita mati tu dengan keadaan tak ada hutang. Kalau boleh seelok-elok ni, lagi lah yang baik ni. Waris kita pun nak cakap siapa-siapa yang ada hutang tu, siapa-siapa yang si mati ni ada berhutang, lupalah dengan saya. Cakap dengan penuh tenang. Dia tahu lah sebab orang tu tak hutang. Kan ada orang-orang yang takut nak cakap tu kan. Ada kan adat kita kan, siapa-siapa yang ada hutang, yang apa ni, si mati ni berhutang dengan tuan-tuan, maka jumpalah dengan saya. Kadang-kadang takut juga nak cakap, takut banyak waktu hutang si mati tu kan. Mana orang sekarang ni banyak orang hutang. Sebenarnya tuan-tuan, apabila kita bebas daripada hutang, kita dah cerita dah betapa bahagianya. Kan, betapa bahagianya apabila seorang tu bebas daripada hutang. Dan betapa beratnya kepala orang yang hutang keliling tinggal. Sebab itulah Nabi SAW, antara doa yang Nabi amalkan dan Nabi ajar kita beramal ialah antara doa yang ada dalam Al-Maqsurat. Ya Allah, inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahrir rijal. Doa tu kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jauhkan kita daripada keluh kesah, daripada ketakutan, kita jauhkan daripada kesedihan, kita minta Allah jauhkan kita daripada penguasaan manusia, dan kita minta Allah jauhkan kita daripada belitan, daripada kekangan hutang. Kita minta. Dan memang bahagia sebenarnya ringan kepala apabila kita bebas daripada hutang. Biarlah tak apa nampak gaya sangat. Tak nampak gaya sangat asalkan kita tak hutang. Ada orang nampak gaya kan, kereta besar, mewah, rumah besar, tapi sebenarnya hutang keliling pinggang.
Itu wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita manusia yang lebih bebas daripada hutang. Dan akhir ayat tu, bukan akhir lagi, ada lagi ayat yang waja'akumun nazir. Waja'akumun nazir itu sebagian ulama menyatakan an-nazir itu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagian ulama kata an-nazir itu ialah asy-syaibu, iaitu uban. Uban juga sebagian daripada peringatan. Maknanya uban tu, siapa yang ada uban tu, makna dia alhamdulillah Allah beri dia peringatan. Nampak hari-hari tengok comel, nampak peringatan kan, nampak dah tua dah sebenarnya. Sebab jarang orang muda berubat. Orang muda berubat tu maknanya dia ubat sakit dah kan. Tapi kalau sampai peringkat berubat tu, maknanya tim hakikat dah sampai masa dah. Dah sampai masa. Itu antara peringatan dia. Dan Allah nyatakan fazuqu fama lizzalimin min nasir, rasakanlah dan kau tidaklah ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Itu sikit peringatan yang boleh kita ambil untuk menambahkan amal kita. Semakin bertambah umur kita, semakin kita dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, seorang tu dia kata yub'asu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap hamba itu akan dibangkitkan atas apa yang dia mati, atas keadaan dia mati. Dr. Faruq Hamadah dalam menafsirkan hadis ini yang kita Dalilur Raghibin ila Riyadhis Shalihin, dia kata orang yang mati dalam keadaan taat kepada Allah, dia akan dibangkitkan dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mati dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana dalam keadaan Allah murka kepada dia. Na'udzubillah min zalik. Sebab itulah kita usahakan supaya kita sentiasa detik-detik hidup kita ini dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita tak tahu bila akan mati. Allah nyatakan wa ma tadri nafsum maza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak, setiap jiwa itu tidak tahu apa yang akan diusahakan pada hari esok, dan setiap jiwa itu tidak tahu di bumi mana dia akan mati. Tak tahu di bumi mana dia akan mati. Adakah kita akan mati di bumi damai impian ini? Siapa tahu ataupun mati di bumi Sungai Leng ataupun bumi Kampawah saya ataupun mati di Mekah, mati di Madinah. Mudah-mudahan kerana kita boleh minta mati kat Madinah, tapi tak boleh minta mati. Boleh minta mati di Madinah, tapi jangan minta mati. Nabi kata jangan minta mati. Paling-paling tinggi pun kita minta, ya Allah, kalau kematian itu baik untukku, maka matikanlah. Dan kalau kematian itu baik untuk aku, kalau kehidupan itu baik untukku, maka hidupkanlah aku. Kalau kematian itu baik untukku, maka matikanlah. Baru ni pun ada seorang yang ada WhatsApp, tuan-tuan ada WhatsApp, orang mati motor terbabas kat Putrajaya. Saya pun dapat siapa-siapa yang mengenali hamba Allah ini tak dapat nak detect lagi siapa dia punya keluarga dia. Betul-betul dapat tahu dah kata isteri dia rupanya baru berumur 33 tahun, dan anak dia kecil-kecil lagi sebenarnya, 4 tahun, 2 tahun dah, yang baru isteri dia baru bersalin seorang. Itulah kematian sebenarnya. Dan kita yakin semasa dia naik motor tu, dia tak tahu pun dia akan mati. Dia tak tahu pun. Kerana orang sakit takkan naik motor besar kan, mesti dia sihat. Kalau dia sakit, dia tak bawa motor besar tu, jadi dia sihat. Walaupun pada tinggi mungkin demam dia, tapi Allah takdirkan dia mati, dan matilah dia di tempat itu, kerana dah janjikan di situ tempat dia mati. Dan itulah kita tak tahu, tidak boleh dijangka bila dan bagaimana keadaan dia. Dan apa yang penting ialah kita bersedia untuk kematian itu dengan amal-amal yang boleh menolong kita di alam barzah, dan insya-Allah melayakkan kita seterusnya untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah pada malam ini saya akan baca satu hadis lagi. Sebagaimana biasa, saya terus baca satu hadis untuk kita kongsikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekurang-kurangnya pernah sekali dalam hidup kita dengar hadis ini. Apabila kita baca satu hadis daripada hadis 40 Imam Nawawi ini,
Sekurang-kurangnya kita dengar, pernah kita dengar hadis ini, kalaupun kita tidak hafal, tapi bila kita ada dalam kepala kita, kita masukkan dalam memori kita, ada yang hadis ini yang Nabi SAW pernah pesan kepada kita. Itulah hadis yang ke-31 daripada hadis 40 Imam Nawawi ini. An Ibn Abbas, an Abi Abbas, an Abi Abbas Sahl bin Sa'id As-Sa'idi qala ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin iza amaltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas faqala izhad fid dunya yuhibbaka Allah wazhad fima 'inda an-nas yuhibbaka an-nas. Daripada Abil Abbas Sahl bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang Sahl bin Sa'id As-Sa'idi, dia menyatakan bahawa ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak beritahu siapa lelaki ini. Tak beritahu siapa lelaki ini. Yang mana lelaki ini tanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin iza amaltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Ya Rasulullah, tunjukkan aku satu amal, kalau aku amalkan amalan itu, aku akan dikasihi oleh Allah dan aku akan dikasihi oleh manusia. Mana inilah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tak dikenali siapa. Sahabat Nabi kerana dia orang Islam, dia jumpa dengan Nabi, ya Allah tunjukkan aku satu amal, kalau aku buat amalan itu Allah sayang kepada aku dan manusia sayang kepada aku. Dia tak akan kasih sayang Allah dan tak akan kasih sayang manusia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam jawapan yang ringkas, Nabi kata, izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah pada dunia, kamu akan dikasihi oleh Allah. Wazhad fima 'indan nas yuhibbakan nas. Dan zuhudlah apa yang ada pada manusia, kamu akan dikasihi oleh manusia. Hadis ini membicarakan tentang dua perkara, dua wasiat Nabi itu. Zuhud terhadap dunia merupakan sebab seorang hamba itu dapat kecintaan Allah, dan zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh manusia itu merupakan sebab dia mendapat kecintaan dan derajat di sisi Allah, di sisi mereka, di sisi manusia. Maknanya kita zuhudkan dunia, kita zuhud daripada dunia ini, Allah akan sayang kepada kita. Dan kita zuhud apa yang ada pada manusia, manusia akan sayang kepada kita. Apa maksud zuhud? Apa maksud zuhud? Ia diriwayatkan daripada Imam Ahmad daripada Abu Idris Al-Khawalani radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata, Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan zuhud itu ialah, dia kata, zuhud terhadap dunia bukanlah dengan makna mengharamkan yang halal dan membuang harta benda. Bukan makna zuhud itu ialah kita mengharamkan yang halal, benda yang halal kita tak makan. Tolak semua benda halal dan kita buang harta benda kita. Oh, maknanya mentang-mentang kita zuhud, tak ada semua. Buang kereta, buang buang rumah, letak jawatan, zuhud tak nak dunia ni. Bukan makna zuhud. Itu bukan makna zuhud ikut Imam Ahmad. Tetapi zuhud terhadap dunia ialah kamu yakin terhadap apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada apa yang ada pada kamu. Apa yang zuhud ialah, zuhud terhadap dunia itu ialah kamu yakin terhadap apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada apa yang ada pada kamu. Apabila kamu ditimpa musibah, kamu amat mengharapkan ganjaran pahala daripadanya. Dan juga apabila apa yang disediakan kepada kamu di akhirat nanti, sekalipun musibah itu kekal bersama kamu. Baik, apabila kamu ditimpa musibah, kamu amat mengharapkan ganjaran pahala daripadanya, dan juga apa yang disediakan kepada kamu di akhirat nanti, sekalipun musibah itu kekal bersama kamu. Maknanya Imam Ahmad menyatakan bahawa kita mengharapkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau ditimpa musibah, kita tidak berkeluh kesah, tapi kita mengharapkan ganjaran pahala daripada musibah yang kita terima itu.
Baik. Mengikut definisi ini, dia kata zuhud ditafsirkan dengan 3 perkara. Semuanya berkaitan dengan amalan hati, bukan amalan anggota. Zuhud itu ialah amalan hati. Yang pertama, dia kata seorang hamba Allah yakin terhadap apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada apa yang ada pada dirinya. Ini lahir daripada keyakinan yang bulat terhadap kejaminan Allah mengenai rezeki hamba-hambanya dalam firman-Nya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidaklah suatu pun dari makhluk yang bergerak di bumi melainkan Allah menanggung rezeki. Mana orang yang zuhud ini, yang pertamanya dia yakin bahawa rezeki itu di tangan Allah, dan seorang setiap hamba itu telah pun dijanjikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit pula terdapat sebab-sebab rezeki kamu, dan juga terdapat apa yang telah ditakdirkan, dijanjikan kepada kamu. Pertama, yang zuhud ini ialah kita kena yakin bahawa rezeki itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Tapi kalau kita masih letakkan, gantungkan rezeki itu pada manusia, kita belum akan dapat zuhud. Kita kena yakin bahawa pergantungan kita ialah kepada Allah. Cuma kadang-kadang akan timbul penyakit hati itu apabila kita letakkan keyakinan itu pada manusia. Kita letakkan kita ni nak dapat projek itu. Nah, satu projek, kalau orang yang mengejar projek lah, dia akan dapat projek itu kalau dia rapat dengan mana-mana individu. Dia dapat mana-mana individu, dia bersama dengan orang itu, dia bodek orang itu, dia belajar orang itu, dia akan dapat projek itu. Dia nampak projek itu ada pada tangan orang itu. Ataupun orang yang bekerja dengan kerajaan ni, dia nampak kalau dia nak dapat naik pangkat, dia kena rapat dengan orang tertentu. Dia kena rapat dengan bos dia. Jadi apa-apa pun dia tak boleh bagi bos dia marah dia. Apa-apa pun dia nak dapat redha bos dia. Maka hati dia akan rasa berat, dia akan rasa sempit, dia akan rasa susah sebenarnya. Sebab bos dia adalah manusia. Dan itu orang yang nak dapat projek tadi, tempat bergantung itu adalah manusia. Dia susah. Sebab dia nak dapat redha bos dia payah. Sebab bos dia manusia. Bos dia tak tahu apa yang ada dalam hati dia. Dan hakikatnya sebenarnya bukan rezeki itu ada pada bos dia. Bukan rezeki itu ada pada manusia. Kita tak perlu susah-susah sangat nak bodek manusia. Tak perlu susah-susah sangat nak bimbang dengan manusia. Walaupun orang itu menjanjikan sesuatu pada kita, jangan kita tak suka sangat. Kata umpamanya, bos kita kata, saya akan pastikan awak naik pangkat. Saya akan pastikan awak naik pangkat. Orang yang zuhud, dia tak kisah pun bos dia cakap macam mana pun, dia tak kisah. Dia tak masuk dalam hati dia pun, tak masuk hati pun. Sebab dia tahu bos dia cakap macam mana pun, bos dia tak macam mana pun, kalau dia naik pangkat, kalau dia bukan rezeki dia takkan dapat. Dia takkan dapat. Malah kalau bos dia marah sekali macam mana pun, orang yang ada di tangannya boleh memberi projek kepada kita pun, kalau ditakdirkan rezeki itu hak kita akan dapat. Kita akan dapat. Jangan bimbanglah. Sebab tu kita jangan takut sangat dengan manusia. Manusia tak ada apa sebenarnya. Malah kalau ada orang dakwa dia rezeki itu di tangan dia, dia ugut pula, kamu jangan jangan lawan aku, dia kata. Nanti aku beri makan rendah pada awak, tak dapat naik makan. Ada manusia macam tu, yang sombong sangat. Kita jangan ambil kisah sangat. Tak kisah, rezeki bukan di tangan dia. Tapi kita jangan kuancar lah. Jangan kuancar. Kalau kita ni kata tak nak ni, kita yang kuancar sebenarnya. Kita melawan bos tak kena tempat. Itu salah kita. Salah kita mentang-mentang kita rezeki bukan tangan dia, kita melawan dia benda tak kena tempat. Kita buat salah, lawan dia pula. Itu tak kena. Bukan saya masuk macam ni, kita suruh kita melawan bos, tak. Maknanya kita kena buat baik, amanah dalam kerja, buat kerja itu ikut peraturan yang betul, kan? Amanah, dan tidak sekali-kali khianat dengan amanah yang diberikan kepada kita, dan letakkan rezeki itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau takdir kita tak dapat benda tu, takdir kita tak dapat, memang tak dapat, dan kita rasa sepatutnya kita layak kita dapat, kita rasa kita layak. Kita rasa ada orang lain yang tak layak dapat. Kita rasa, umpamanya naik pangkat, ada orang junior lebih kita naik pangkat dah. Kita berkata dia tak layak, patut aku dapat.
Sebenarnya hakikat kita tak layak. Allah tahu dah kita tak layak. Kan Allah bagi itu memang rezeki dia, memang hak dia. Memang hak dia. Rezeki kita Allah SWT telah tentukan hak kita, rezeki kita. Itu yang pertama. Yang keduanya, apabila hamba tersebut ditipu musibah di dunia seperti kehilangan harta benda dan anak pinak, dia tidak mengharapkan pahala disebabkan kehilangan tersebut. Dia lebih mengharapkan pahala disebabkan kehilangan tersebut daripada kekalnya dunia ini di tangannya. Perasaan ini lahir daripada keyakinan yang teguh kepada Allah. Ini menunjukkan kepada kezuhudan dan kurang keinginannya terhadap dunia. Masya Allah. Orang yang zuhud ini, apabila ditipu musibah, dia mengharapkan dapat pahala daripada musibah itu. Apabila dia kehilangan barang dia, kehilangan orang yang dikasihi, dia mengharapkan pahala. Dia mengharapkan redha Allah daripada perkara yang dia dapat, yang dia kehilangan itu. Dan dia merasakan bahawa dia nakkan pahala disebabkan kehilangan tersebut daripada kekalnya dunia ini di tangannya. Dia kata mungkin kalau benda tu ada pada dia, mungkin dia tak dapat pahala. Mungkin kalau benda tu tak hilang pada dia, tak dapat pahala. Mungkin tak baik untuk dia. Mungkin tak baik untuk dia, maka dia mengharapkan yang terbaik. Sebab itulah Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita berdoa. Antara doa yang Nabi ajar kita, Allah maqsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika wa ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwin bihi alaina musibatad dunya. Ya Allah, wahai Tuhanku, berikanlah kepada kami rasa takut kepadamu yang boleh menghalang kami daripada melakukan maksiat kepadamu. Kurniakanlah kepada kami ketaatan kepadamu yang boleh menyampaikan kami kepada kasih-Mu, dan kurniakanlah kami keyakinan yang memudahkan kami menanggung kesusahan dunia ini. Kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiganya, tanda-tanda orang zuhud ialah pujian dan celaan kerana kebenaran tidak mendatangkan apa-apa kesan kepadanya. Pujian dan celaan kerana kebenaran tidak mendatangkan apa-apa kesan kepadanya. Dan pujian dan celaan adalah sama sahaja kepadanya. Ini merupakan antara tanda-tanda orang zuhud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, yakin ialah kamu tidak berusaha untuk mendapat keredaan manusia sehingga mendapat kemurkaan Allah. Orang zuhud ni dia sebenarnya, orang puji dia ke, orang cela dia ke, tak ada kesan pada diri dia. Orang puji dia tak ada masalah. Bagi dia tak ada apa pun yang nak dipuji. Orang cela pun tak ada masalah. Sebab bagi dia dah buat kerja dengan yang terbaik. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada masalah bagi dia. Ini yang kita kena didik diri kita. Kita jangan duk kembang sangat kalau orang puji. Istilah kita kan. Orang kembang sangat kalau kita puji. Bila orang puji kita, kita ingat itulah. Tak ada apa kita ni. Orang nak puji kita, apa orang nak puji kita? Orang nak puji kita cantik. Cantiknya awak ni. Kita ingatlah, cantik ni bukan pilihan kita. Kalaulah cantik ni pilihan kita, kita buat cantik daripada ni lagi. Kita buat cantik daripada ni lagi. Orang nak puji kita pandai. Pandai awak ni hebat kan. Semua benda boleh tahu, semua benda tahu. Kita nak bangga apa? Kalaulah kita pandai, itu adalah sebab kita buat lebih pandai daripada itu lagi. Tapi kita pandai itu ialah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Awak nak kata kita ni pandai bercakap, hebat awak ni, itu pembidato yang hebat. Nak bangga apa? Kalau kita ni seorang pembidato yang hebat, kalau kita lah, itu pilihan kita, kita hebat daripada itu lagi. Semua itulah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada benda, tak ada apa yang kita nak banggakan. Tak ada apa kita nak banggakan. Semua itulah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kalau manusia cela kita, kalau kita dah buat dah benda tu betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada apa yang kita nak risaukan. Tak ada apa kita nak risaukan kerana kita mengharapkan redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang nak marah kita, marahlah. Marahlah orang nak marah kita. Apa yang penting kita minta redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau betul kita buat salah, orang marah kita, kita buat salah, kita tak ada masalah. Kerana yang lebih utama bagi kita ialah kita minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta ampun dengan Allah.
maka sepatutnya orang yang zuhud ini sebenarnya dia tenang saja. Sebab itulah antaranya Hasan al-Basri menyatakan makna zuhud ini, orang zuhud ialah apabila dia melihat orang lain, apabila orang yang zuhud ini ialah apabila dia melihat orang lain, dia akan berkata dia lebih baik daripada aku. Itu yang Hasan al-Basri kata. Yang lain Wahab bin Al-Warq menyatakan zuhud terhadap dunia ialah kamu tidak berputus asa terhadap kenikmatan dunia yang hilang daripadamu dan tidak pula bergembira dengan kenikmatan dunia yang kamu perolehi. Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan zuhud terhadap dunia ialah pendek angan-angan dan tidak mengharapkan apa yang ada di sisi manusia. Baik, itulah sebuah sikit, dan ada lagi huraian dia insya-Allah saya akan sambung dalam kuliah yang akan datang. Mana hadis ni insya-Allah kita sambung lagi. Banyak lagi perbincangan tentang zuhud ini. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan mendapat manfaat dan dapat kita amalkan insya-Allah. Yang paling utama kita dapat amalkan. Dan mudah-mudahan kita tak jadikan dunia ni sebagai matlamat hidup kita. Tak ke mana dunia ni sebenarnya. Tapi sebelum kita simpulkan, ada kesimpulan dia, yang di belakang ni, tapi saya simpulkan untuk kali ini. Apa yang saya cakap ini bukan maksud kita kena tolak dunia. Tidak, bukan makna kita macam takrifan tadi kita kena tolak, kita kena buang, tak. Kita ambil dunia, kita kejar dunia, tapi dunia itu tidak masuk dalam hati kita. Dunia itu tidak menjadi matlamat kita, dan kita tidak menjadi keresahan, kebimbangan kita dalam bab dunia ini. Tapi yang menjadi keresahan kita ialah sejauh mana kita dapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sejauh mana kita dapat tempat yang baik di akhirat kelak, dan sejauh mana kita dapat tak syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang menjadi kerisauan kita. Cukuplah sekadar itu pada malam ini sebagai peringatan untuk diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.